Pendidik 5 Ogos bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu tinjauan kesihatan akan dijalankan oleh Institut Kesihatan Umum IKU Kementerian Kesihatan bermula 9 Ogos hingga 31 Oktober depan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai status kesihatan wanita, ibu dan kanak-kanak di negara ini. Tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi kesihatan ibu dan anak itu adalah yang kedua selepas tinjauan pertama pada 2016 membabitkan kira-kira 14,000 isi rumah merangkumi 32,000 responden. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata sebanyak 70 pasukan pengumpul data akan menjalankan aktiviti pengumpulan data secara serentak. Topik utama kajian meliputi penjagaan kesihatan wanita berumur antara 15 hingga 49 tahun semasa prakehamilan, semasa mengandung, kelahiran dan selepas kelahiran serta status kesihatan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun seperti liputan imunisasi, status pemakanan dan penjagaan kesihatan oral. Kalau kita lihat hari ni, kes penderaan banyak. Dan biasanya wanita ni dia malu, dia tak mau cerita kat orang, dia diam, dia senyap. Kan? Saya pernah kes yang datang ke klinik, saya cek, dia kata sakit kepala. Bila saya nak mula cek, selak sikit dia punya tudung sebab dia kata sakit kepala, kita nak tengok belah mana kan. Ada benjol. Jelasnya lagi, skop tambahan dalam tinjauan itu dipilih berikutan peningkatan kes keganasan rumah tangga beberapa tahun kebelakangan ini, manakala keraguan vaksin disebabkan kebimbangan melampau ibu bapa. Keraguan vaksin oleh ibu bapa menjadi antara sebab peratusan kanak-kanak yang divaksin tidak konsisten kerana kebanyakan mereka lebih mempercayai kata orang lain daripada pakar kesihatan. Antara hasil dapatan tinjauan pertama pada 2016 menunjukkan secara keseluruhan 86.4% kanak-kanak telah disahkan lengkap vaksinasi primer pada umur 12 bulan. Hanya 47.1% bayi kurang 6 bulan diberikan susu ibu secara eksklusif berbanding lebih 50% sasaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Bagi kesihatan ibu pula, 97.4% responden menerima penjagaan semasa hamil sekurang-kurangnya 4 kali lawatan dan didapati 12.7% mengalami kemurungan selepas kelahiran. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan sumbangan kepada Sekolah Menengah Agama Yayasan Al-Khairiyah Baling, Kedah. Ia bagi membantu sekolah berkenaan yang terkesan akibat banjir di Baling baru-baru ini. Melalui perkongsian di Facebook Istana Negara, sumbangan disampaikan oleh Juruiring Tentera Udara Seri Paduka yang juga pengarah operasi Pasukan Bencana Istana Negara, Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya. Sumbangan itu diterima Pengetua Sekolah Abdul Rahman Yahya. Turut hadir menyaksikan penyerahan sumbangan ialah Pemangku Timbalan Ketua Polis Daerah Baling, ASP Yazid Yahya dan Penolong Pengurus Bantuan Kemanusiaan, Komuniti dan Pembangunan Negara Yayasan TM Nuraini Ishak. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar kurniaan baginda itu dapat membantu mengurangkan beban pelajar-pelajar sekolah terbabit. Terdahulu, Pasukan Bantuan Bencana Istana Negara dan Pasukan TM Rovers turut melakukan kerja pembersihan di sekolah berkenaan. College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak berjaya merangkul Gold Medal Korean Invention Academy Special Award dalam pertandingan World Invention Innovation Contest WIC 2022. Anugerah itu diberikan atas produk inovasi dikenali sebagai banana bakteria plastik. Kementerian Pendidikan KPM mengucapkan tahniah atas kejayaan itu. Semoga anugerah ini dapat menjadi pemangkin semangat untuk pelajar lebih berinovatif dalam menghasilkan ciptaan yang kreatif. Baiklah, membawa orang buta menonton wayang mungkin kedengaran janggal tetapi tidak mustahil. Impian itu direalisasikan Yayasan Maghfirah yang menaja 108 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Cacat Penglihatan Setapak Ibu Negara menonton filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Meskipun golongan istimewa ini tidak dapat melihat secara visual, ada cara lain yang membantu mereka memahami jalan cerita. Tambahan pula, sesetengah panggung wayang menggunakan teknologi audio description bagi menggambarkan setiap babak dalam filem itu secara lisan kepada penonton. Dalam situasi ini, pelajar OKU penglihatan sepenuhnya itu mendapat bantuan penceritaan daripada rakan di sebelah yang membantu memahami dan berimajinasi jalan cerita semasa menonton filem.
Ketua Pegawai Operasi Yayasan Maghfirah Syuib Noruddin berkata, usaha ini juga bagi menyuntik nilai patriotisme dalam diri pelajar selaras dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Beliau berharap inisiatif yang dijalankan ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Apatah lagi apabila ini juga pengalaman kali pertama bagi kebanyakan pelajar terbabit menonton wayang di Pawagam. Memulakan perniagaan pada usia muda pastinya menuntut pengorbanan yang bukan sedikit. Amat penting bagi usahawan menggabungkan ilmu perniagaan dan pendidikan kerana ia membantu membangunkan potensi serta ciri-ciri keusahawanan dalam diri mereka. Ia juga membantu usahawan muda berfikir lebih kreatif dan kritis dalam penghasilan produk niaga. Laporannya bersama wartawan Zaid Shah Zulkarnain. Nur Azmira Liana Muhammad Nur, antara alumni College Vocational yang menyahut cabaran menjadi usahawan muda. Bermula dengan minat dan pernah berniaga secara kecil-kecilan di sekolah, Azmira kini diberi kepercayaan membuka kafe dan bakery di College Vocational Gombak. Pemegang diploma perakaunan ini teruja dapat kembali ke sekolahnya. Namun, pada masa yang sama, berazam mahu menjadi contoh kepada pelajar yang lain. Dulu masa kita dekat sekolah, memang ada masa terluang kita akan selalu menjual macam perniagaan, sebab ni dalam bidang perniagaan kan dekat sini khususnya, so jadi kita apply benda-benda tu lah dalam untuk menjadi seorang usahawan yang jaya. So kita pupuk daripada awal. Tambahnya, tidak rugi seorang usahawan itu mengambil inisiatif menambah ilmu dalam pelbagai bidang. Ini kerana cabaran dunia perniagaan hari ini menuntut peniaga lebih kreatif, terutama merancang teknik pemasaran dan memanfaat kelebihan media sosial. Jangan jadikan pendidikan tu satu halangan. Contohnya macam saya sendiri ambil perakaunan sebenarnya, tapi saya minat dalam bidang bisnes. So jadikan apa yang kita belajar sekarang ni satu cabaran lah untuk kita, untuk satu ilmu tambahan untuk kita sebenarnya. So bila kita keluar nanti, contohlah kita minat memang ke arah bisnes tapi kita belajar perakaunan. So macam mana kita nak apply benda tu? Benda tu akan bersangkut paut jugalah. Dunia perniagaan pasti ada naik dan turunnya. Begitu juga dengan wanita berusia 22 tahun ini yang terpaksa menutup perniagaannya yang baru berusia 3 bulan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak cepat melatah. Dia memutuskan untuk menjalankan perniagaan sejuk beku dalam talian sebagai sumber pendapatan ketika tempoh itu. Usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Asalkan kita berusaha, kita pasti berjaya. Saya Zaid Shah melaporkan untuk Buletin Didik. Universiti Putra Malaysia UPM menampilkan 14 produk inovasi dalam pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia MAHA 2022 yang diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Serdang. Produk yang dipamerkan merangkumi inovasi dalam 3 kategori iaitu ternakan, tanaman dan teknologi makanan. Daripada jumlah itu, 4 projek inovasi dipamerkan dalam kluster ternakan iaitu projek makanan ikan FS Feed, Tropicarp Aqua Feeds, Putra Red Tilapia dan Porcine Rapid Amplification Kit. Bagi kategori tanaman pula, 6 inovasi dan teknologi dipamerkan. Antaranya System of Rice Intensification SRI, Single Seedling Nursery Tray, Padi U Putra dan Biopellets, baja organik serba boleh solusi pertanian moden anda. Untuk kategori teknologi makanan, UPM mempamerkan 4 inovasi produk dan teknologi, antaranya Appetite Ice Cream dan Kopi Raja Wali Caffeine Free and Antioxidant Rich Date Seed Coffee. MAHA 2022 berlangsung selama 11 hari sehingga 14 Ogos ini di MAEPS Serdang. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS memeterai kerjasama strategik dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bertujuan memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat di Sarawak. Menerusi memorandum persefahaman MOU itu, kedua-dua pihak bersedia untuk menyedia dan memanjangkan program serta kemudahan rehabilitasi.
Pemeteraian MOU diwakili Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Muhammad Azman Aziz Muhammad dan Naib Chancellor Unimas, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Program itu akan memberi fokus kepada penyediaan kemudahan di Hospital Pengajar Unimas. Kedua-dua pihak akan bekerjasama melalui aspek penyelidikan dan pembelajaran dalam bidang perubatan, intervensi neurologi, kesihatan mental, robotik, latihan vokasional, keselamatan dan kesihatan serta program Return to Work. Bertemu kembali. Susulan banjir besar yang melanda Kentucky, Amerika Syarikat, kerja-kerja pembersihan dan pengagihan bantuan kini giat dijalankan. Antara yang turun membantu, sukarelawan yang terdiri daripada pelajar sekolah. Menurut Koordinator Pusat Khidmat Belia Sekolah Menengah Hazard Kentucky, Helen Williams, sekolah ini telah dijadikan pusat pengumpulan makanan dan barangan keperluan untuk diagihkan kepada mangsa. Dia bersama pelajar menguruskan barangan tersebut sebelum keluar menghantarnya kepada mangsa yang tidak dapat berpindah kerana menetap di kawasan yang sukar diakses. Mereka mengakui berbesar hati dan lega dapat bersama-sama membantu meringankan beban mangsa yang terkesan. My house was fine and we went out and saw all the flood victims and stuff, and it just broke my heart to see it. And if I can help in any way to somebody who has nothing, if I can give what little I have to somebody, then I want to help. So it really helps me to help people. It makes me happy, just knowing that I'm out here doing all I can, as much as I can, and it just makes me happy seeing the smiles on people's faces after we help. So, and the people need that. They need to know that people out here care and want to help them. So, yeah. Tambah Williams, pengalaman ini sangat bermakna dan berguna buat pelajarnya. Bukan sahaja menanam sifat bantu-membantu, tetapi juga melatih mereka berdikari, cekap mengurus dan membentuk empati dalam diri. Dalam pada itu, pihak berkuasa Kentucky meramalkan, selepas banjir besar yang mengorbankan 37 mangsa, penduduk di negeri ini akan berdepan cuaca panas melampau pula dengan suhu mencecah 37 darjah Celsius. Kanak-kanak kembar Brazil yang melekat di bahagian kepala akhirnya dipisahkan selepas 27 jam menjalani pembedahan. Mereka yang baru berusia 3 tahun dan bersatu di bahagian tengkorak kepala terpaksa melalui pembedahan beberapa kali. Pembedahan terakhir dan dianggap paling rumit apabila doktor cuba memisahkan otak kedua-dua mereka yang turut bercantum. Prosedur diketuai pakar pembedahan pediatrik dari Britain, Dr. Owasi Jilani dan pakar pembedahan tempatan Brazil, Dr. Gabriel Mufarij. Selepas beberapa bulan membuat percubaan mengenai teknik yang akan digunakan, termasuk bantuan secara maya, barulah mereka melakukan pembedahan ke atas pasangan kembar itu, Bernardo dan Arthur Lima. Ibu bapa mereka turut hadir menyaksikan pembedahan itu. Keseluruhan 100 staf perubatan terlibat dan 7 pembedahan dilakukan. Mengikut kajian, 5% daripada kira-kira 60,000 bayi kembar yang dilahirkan setiap tahun melekat di bahagian tengkorak. Permainan video kucing untuk bantu kucing terbiar. Itu antara usaha dilakukan sebahagian pencinta kucing di Los Angeles, Amerika Syarikat bagi membantu kucing terbiar. Menurut pengarah pemasaran Annapurna Interactive, Jeff Legaspi, langkah itu diharap dapat merangsang pemain video untuk mengambil dan memelihara kucing liar. Beliau yakin tindakan itu lebih baik daripada membeli kucing baru. Dalam permainan video itu, hero-nya dikenali sebagai Stray. Permainan boleh dilakukan secara penstreaman dan merupakan platform pengumpulan dana secara dalam talian. Selain membantu kucing terbiar, keuntungan daripadanya juga akan digunakan untuk membantu pertubuhan kebajikan berkaitan haiwan itu. 80% daripada permainan ini dibangunkan oleh pemilik dan pencinta kucing.
Ia diasaskan daripada seekor kucing sebenar berbulu warna perang yang bernama Murtaugh. Ia turut menduduki tempat keempat dari segi siaran dan rating carta platform Twitch semasa hari pelancarannya 19 Julai lalu. Korea Selatan melancarkan pengorbit bulan pertamanya dengan sasaran untuk melakukan pendaratan pertama pada 2030. Ia juga dalam misi negara itu untuk memerhatikan bulan bagi tempoh setahun. Dipanggil sebagai Danuri, gabungan dua perkataan Korea iaitu bulan dan nikmati dihantar menggunakan roket Falcon 9 yang dilancarkan dari Cape Canaveral oleh syarikat aeroangkasa Elon Musk SpaceX. Danuri akan menggunakan 6 instrumen berbeza termasuk kamera khas disediakan NASA untuk menjalankan penyelidikan termasuk menyiasat permukaan bulan bagi mengenal pasti tapak pendaratan yang berpotensi untuk misi pada masa depan. Salah satu instrumen itu akan menilai kadar toleran gangguan sistem komunikasi angkasa lepas dan adalah yang pertama di dunia. Danuri juga akan cuba membangunkan persekitaran internet tanpa wayar untuk menghubungkan dengan satelit atau kapal angkasa. Pengorbit bulan itu akan menstream lagu sensasi K-pop BTS Dynamite untuk menguji rangkaian internet tanpa wayar. Ia dijadual tiba di bulan pada pertengahan Disember ini. Forehand net, yang pertama adalah cara pegangan untuk forehand net. Yang pertama forehand grip. Okey, kedudukan kaki adalah kaki kanan di hadapan dan raket di atas. Tersentuh tolak saja untuk lepaskan shuttle ke bahagian sebelah court. Perkembangan Sukan Commonwealth Birmingham 2022 memasuki hari ke-8 temasya, atlet negara meneruskan sasaran 6 pingat emas sehingga jam 7 malam tadi. Malaysia menambah 1 pingat perak menerusi gandingan Gabriel Gilbert Daim dan Muhammad Syafiq Putih dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Ketika Australia, England dan Kanada bersaing di kelompok teratas, atlet powerlifting Bonnie Bunya Gustin semalam menjadi penyelamat saingan hari ke-7 negara yang agak hambar, antaranya dengan prestasi Datuk Pandelela Rinong di kolam renang. Apa yang pasti, emas keempat Malaysia memang sudah diramal menerusi atlet powerlifting lightweight kategori 72 kg Bonnie Bunya Gustin. Penampilan Bonnie menjadi tumpuan, apatah lagi dengan statusnya selaku juara dunia dan juara Paralimpik Tokyo. Itulah yang dibuktikan Bonnie apabila mudah merakamkan rekod baru temasya hanya pada angkatan pertama dengan bebanan 210 kg. Angkatan kedua, Bonnie sudah tidak mampu lagi dicabar 9 peserta lain apabila melepasi bebanan 216 kg. Dia kemudian memperbarui rekod miliknya itu kepada 220 kg dan mengesahkan pingat emas dengan 154.6 mata keseluruhan. Sekaligus kejayaan pertama Bonnie pada Sukan Commonwealth selepas hanya kedudukan keempat di Gold Coast 4 tahun lalu. Pingat perak milik atlet tuan rumah Mark Swan dengan 202 kg, manakala Innocent Namdi dari Nigeria gangsa 190 kg. Angkatan 210 tu saya dah biasa buat dah. Jadi tak ada apa-apa, jadi saya relax je. Saya bergantung kepada juri dan juga kemampuan diri sendiri. Sementara itu, hasrat kontingen negara menambah kutipan pingat menerusi acara terjun di Sandwell Aquatic Centre tidak kesampaian. Acara 10 meter platform individu wanita yang juga acara kegemaran Ratu Terjun Negara Datuk Pandelela Rinong, beliau hanya menamatkan saingan di kedudukan ke-11 daripada 12 penerjun. Dua terjunan pertama memberikan Pandelela kedudukan 3 terbaik untuk mencabar kejuaraan. Namun, kualiti terjunannya mula merosot pada baki 3 aksi terakhir, terutama pada terjunan keempat yang hanya memberinya 33.60 mata. Pandelela mengumpul 260.90 mata keseluruhan, tertinggal jauh berbanding pemenang pingat emas, penerjun tuan rumah berusia 18 tahun Andrea Spandolini 357.50 mata. Perak juga milik England menerusi Louis Toulson 337.30 mata, sementara gangsa diraih penerjun Kanada Kaylee McKay 317.30 mata.
Acara Jim Rama berpasukan juga tidak memihak Malaysia. Lebih mengecewakan, skuad negara cuma kurang 1.800 mata berbanding pemenang pingat gangsa England 267.050 mata. Kombinasi Cole Sie Yan, Izzah Amzan dan Eng Jo Yi menamatkan kesemua 4 disiplin gelung, bola, lombol dan ribbon di kedudukan keempat dengan 265.250 mata keseluruhan. Emas dimenangi Kanada yang meraih 272.950 mata, diikuti Australia, Perak 268.650 mata. Cuma yang melegakan, kesemua gimnas negara layak meneruskan saingan dalam acara individu. Mara ke separuh akhir, itu sasaran yang ditetapkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM buat pasukan lelaki dan wanita negara yang akan mengambil bahagian pada kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia di Bangkok, Thailand pertengahan bulan ini. Pada tahun 2019 kita pasukan lelaki mendapat tempat ketiga, pasukan wanita tempat keempat. Jadi MSC pada peringkat awal sasarannya ialah dua-dua pasukan ini akan memasuki pertandingan separuh akhir. Jadi keputusan daripada separuh akhir itu kita akan set up target yang lebih baiklah. Skuad lelaki negara dibimbing Muhammad Amin Rahim, manakala pasukan wanita dilatih Rozanizam Razi. Bagi Amin, penyertaan 4 pemain hoki padang kebangsaan memberi lebih banyak pilihan kepadanya membuat percaturan dengan hanya Iran dilihat lawan paling sukar. Sementara skuad wanita dengan nekat mengatasi pencapaian tempat keempat yang dilakar pada edisi 2019. Kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia akan berlangsung di Stadium Hua Mak Bangkok bermula 8 hingga 15 Ogos ini. Baiklah, telatah si bulus di sebuah taman permainan kucing di Amman, Jordan mengakhiri buletin didik. Ruang ini sering dipenuhi pengunjung, khususnya si cilik yang boleh menghabiskan masa berjam-jam lamanya dengan kucing. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.